Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua guru yang saya kasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat meneruskan lagi program CPD kita iaitu Jejak Kemenjadian Murid atau lebih sinonim dipanggil JKM. Kali ini kita akan pergi ke versi yang seterusnya 4.0. Jadi diharapkan semua guru dapat bersama dengan saya, Cikgu Aznita, dan akan disambung oleh rakan saya, Cikgu Faridah, sehinggalah ke penghujung CPD ini supaya mendapat pemahaman yang jelas dan Cikgu dapat melaksanakan program ini dengan jayanya, insya-Allah, Cikgu. Okey, CPD kali ini kita nak tahu apa? Kita nak refresh balik apakah pengenalan dan objektifnya. Yang kedua, sasaran murid JKM kita tahun ini macam mana? Yang ketiga, apakah fokusnya? Dan yang keempat, tata cara pelaksanaan ataupun tindakan. Baik cikgu, pendahuluan JKM, murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekam berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam pengurusan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Justru program JKM atau Jejak Kemenjadian Murid 4.0 ini cikgu, kita teruskan lagi pelaksanaannya demi memenuhi kehendak tersebut. Baik, apakah objektif program JKM? Yang pertama, kita nak meningkatkan kualiti guru dalam membina sifat amanah, disiplin, integriti dalam diri cikgu. Yang kedua, meningkatkan kemahiran guru dalam mendorong dan membimbing murid secara terancang untuk melahirkan murid secara holistik. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran interpersonal guru dengan murid. Baik, kita lihat apakah sasaran murid JKM pada tahun ini. Pertama cikgu, kita kena pilih 3 orang murid. Saya ulangi, 3 orang murid. Wahid, ithnin, thalatha, 1, 2, 3 sahaja. Jadi kalau cikgu nak lebih, itu terpulang minima 3. Yang mana sasaran murid pada tahun ini JKM 2020. Ya, maknanya kita nak murid-murid ini yang telah kita bimbing tahun lepas, kita bawa sehingga dia tamat persekolahan tingkatan 5. Jadi cikgu-cikgu kalau tahun lepas ada murid tingkatan 2, bawalah dia tingkatan 3. Terus tingkatan 4, terus tingkatan 5 sampailah dia habis cikgu. Yang ini yang kita sebut sebagai cohort tracking system. Kita nak jejak murid tu. Seterusnya, kalau tak ada murid JKM 2020 ataupun murid JKM kita tu dah pindah sekolah lain, kita boleh pilih di kalangan tingkatan 5 iaitu dia gagal BM ataupun dia gagal sejarah. Tingkatan 4 tu dia gagal BM, tingkatan sejarah. Banyak murid tingkatan 4 tu gagal sejarah, cikgu boleh ambil. Ataupun gagal kedua-duanya sekali, BM dan sejarah. Cikgu boleh pilih daripada kategori ini. Ataupun kalau tak nampak macam berminat ada pelajar itu, kita boleh lihat tingkatan 3 dan tingkatan 5 yang berada di 3 kelas depan dan 3 kelas belakang. Pilihlah. Kalau 3 kelas depan tingkatan 5 iaitu 5 Ar-Razi, 5 Ibn Khaldun dan 5 Al-Biruni. Yang belakang cikgu kira tu apa kelas tu. Begitu juga dengan tingkatan 3. Boleh pilih dalam kalangan murid tersebut. Tak semestinya kita mengajar murid tu cikgu. Sebab kita ni tujuannya kita nak bimbing dia. Kalau kita boleh pakar dalam satu subjek tu, kita nak ajar tu bonus lah untuk pelajar JKM kita. Kalau tak boleh, kita minta tolong kawan kita untuk bimbing ni pun boleh. Ada sifat ta'awun atau takaful, bekerjasama dekat situ dalam membimbing anak murid JKM. Seterusnya kalau tak ada juga tingkatan 3 dan tingkatan 5, boleh tengok murid tingkatan 2 dan 4. Yang mana mereka ini mempunyai rekod salah laku. Yang ini cikgu boleh rujuk pada kaunselor dan murid-murid dalam kalangan JLT. Okay, yang ini cikgu boleh rujuk dalam pengurusan HEM tu siapakah murid-murid yang dikategorikan sebagai JLT. Okey, jadi selesai pilih murid,
kita nak beritahu cikgu juga bahawa pelaksanaan JKM ini merupakan salah satu mandatory wajib buat untuk PBBP dan PMS cikgu. Markah akan dikira. Jadi kalau kita dah ada murid JKM, perlulah kita ada sasaran kita kepada murid JKM itu. Jadi kalau kita nak tengok kurikulum dia, kita sasarkan dia boleh mencapai apa. Katalah dapat 5 kepujian dalam mata pelajaran. Kalau kita fokus tengok HAM dia macam mana, kita pastikan anak JKM kita ini sifar dalam kehadiran datang lewat. Yang itu nanti bila bersemuka nanti kita boleh buatlah cikgu kan untuk kehadiran tu. Okay. Jadi apakah fokus ke menjadi murid pada tahun ini? Fokusnya ada 2 saja cikgu, sama ada kurikulum ataupun sasiah. Sebab kalau tahun-tahun sudah kita ada KOKO kan, tahun yang sebelum COVID kita ada KOKO, kurikulum. Tapi mungkin kurikulum ini agak sukar untuk dilihat bagi norma baharu ni kita ambil 2 je lah. Sama ada akhirnya murid itu dilihat bonus kemenjadian kepada kurikulumnya ataupun kepada sasiah. Baik, apakah tata cara tindakannya? Pertama, saya ulang balik, pilih 3 orang murid daripada golong-golongan yang kita sasarkan tadi. Kemudian, beritahulah murid itu sepatah kata, bagi tahu dia, kamu anak murid JKM saya. Jadi kalau cikgu lain tanya, cakap kamu sudah berpunya. Macam tu. Supaya kita pun, dia maklum, kita maklum. Tak adalah nanti timbul perselisihan faham antara guru. Yang ini pun masalah juga ni. Jadi jangan rebut-rebut cikgu, kita nak buat kerja baik, kita nak jalankan dia dengan tenang dan harmoni. Mudah-mudahan boleh dapat sahab pahala akhirat nanti insyaAllah. Okay. Yang seterusnya, tolong cikgu, yang ini penting, daftarlah nama anak murid JKM itu pada borang yang kita akan berikan nanti, iaitu dalam bentuk Google Form. Ada cikgu dia buat tapi dia tak daftar. Jadi dari sudut kita nak tracking nanti dia berlaku masalah lah kan. Jadi dalam untuk pelaksanaan program ni kita buat dokumentasi. Jadi tolonglah dia punya kata kuncinya, tolong online kan nama anak murid cikgu tu, daftarkan dia sebagai anak JKM yang sah. Seterusnya lengkapkan profil murid, lengkapkan data berkaitan kuri, HAM dan KOKO. Yang ini kena lengkap lah apa yang ada lah kalau KOKO tu ya. Seterusnya cikgu kita tengok lengkapkan log perjumpaan. Untuk tahun ini kita kekalkan minima 6 kali. Tapi kalau lebih baik. Buatlah perjumpaan dalam norma yang baharu mengikut SOP. Kalau boleh bersemuka nanti kita bersemuka. Kalau tak boleh cikgu pun dah mahir dah nak buat Google Meet, nak buat dalam aplikasi Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Macam-macam cara boleh buat sekarang. Yang seterusnya menulis laporan sukuan. Tahun ini kita ada 2 laporan sukuan sahaja. Yang pertama berlaku pada bulan Jun, iaitu April hingga Jun buat 1 laporan sukuan. Kemudian Julai September 1 lagi laporan sukuan. Yang ketujuh, kumpul semua maklumat murid ataupun kejayaan yang telah dicapainya beserta eviden. Kalau ada gambar-gambar, kalau ada screenshot mana-mana, cikgu screenshot lah. Okay. Kemudian yang seterusnya pemantauan file JKM kita akan buat 2 kali cikgu, iaitu pada bulan Jun sekali dan pada bulan September. Pada bulan Jun tu kita nak melihat progres dia lah, ada cikgu supaya, dan satu lagi kita tak berlaku pertindihan kerja lah. Jadi kita tak nak cikgu bila nak suruh hantar JKM baru esok suruh hantar, malam baru nak bertungkus lumus ke arah itu. Jadi tak maulah kita nak kerja ni, kalau boleh sistematik dan bila sampai tarikh kita boleh hantar. Okey, dan seterusnya kita nak buat juga temu bual bersama murid JKM ni. Saya akan pilih secara rawak dan akan ditemu juga oleh SLT lah untuk memastikan pelaksanaan JKM ini dan ia dilihat telus. Okey. Okey, yang ini adalah kita buatkan dia dalam bentuk bulan. Apa yang cikgu perlu buat dalam bulan-bulan itu supaya kita nampaklah apa yang kita nak laksanakan. Pada bulan Mac kita dah CPD dan lepas ni kita ada PLC JKM bersama middle leader. Kemudian masa ni kita dah daftar murid dalam Google Form, kita wujudkan file JKM, kita dah boleh minta maklumat asas, ambil gambar dia, buatkan grup kan. Okay,
April kita dah boleh kumpul data, kemudian kita dah tulis, kita dah boleh buat intervensi, kita dah boleh buat laporan perjumpaan. Begitu juga dengan Mei, kemudian Jun juga buat benda yang sama, cuma Jun ni tadi saya sebut ada laporan sukuan dan penilaian fail JKM kali pertama akan dilaksanakan. Jadi bulan Jun tu pastikan lengkap lah bulan yang sebelumnya. Kemudian Julai dan Ogos kita masih lagi buat perekodan, kita buat intervensi, kita jumpa dia. Okey, dan bulan September kita akan buat laporan sukuan yang kedua dan kemudian kita akan buat pemantauan penuh fail JKM cikgu. Dan akhirnya nanti kita akan lihat, kita akan buat temuduga secara rawak lah anak murid JKM. Rupanya dah habis bahagian saya. Lepas ni cikgu nak buat apa? Ikuti penerangan tentang bagaimanakah penulisan pada borang JKM, macam mana nak dapatkan markah tinggi. Nanti rujuk pada Cikgu Faridah selepas ini. Kemudian jawab soalan, tanda kehadiran cikgu dalam CPD untuk kita rekodkan dalam SPL KPM. Sebarang masalah jangan pendam, sila PM saya Ustazah Aznita 0297598989 ataupun Cikgu Faridah boleh tanya, ataupun Puan Roziah sendiri iaitu penulis program ini, penolong kanan hal ehwal murid kita. Jadi cikgu, semoga dipermudahkan. Assalamualaikum. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan meneruskan berkenaan dengan format penulisan jejak kemenjadian murid bagi tahun 2021 sebagai sambungan daripada penerangan oleh Cikgu Aznita tadi. Okay, seperti tahun-tahun yang lepas, format tidak berubah tetapi ada sedikit penambahan. Pada tahun ini profil murid kita memerlukan, setiap guru memerlukan 3 orang murid saja untuk dijadikan sebagai ahli JKM dan fokus utamanya adalah kurikulum dan sasiah. Sementara kriteria pelajar, terdapat 6 kriteria pelajar iaitu ada pembaharuan dibuat pada tahun ini, iaitu kita boleh mengambil pelajar JKM kita pada tahun lepas untuk dibawa ke tahun ni. Sebagai memenuhi kehendak TISIP iaitu cohort tracking system. Seterusnya, kriteria yang lain yang dibuat pembaharuan adalah berkenaan dengan pelajar tingkatan 5. Cikgu boleh mengambil pelajar tingkatan 5 yang gagal bahasa Melayu, gagal sejarah ataupun gagal kedua-duanya. Selain daripada itu, cikgu seperti kriteria yang telah diterangkan tadi, itu adalah dikekalkan daripada JKM yang melepas. Okey, perkara yang lain adalah berkenaan dengan rumusan kehadiran. Rumusan kehadiran ikut seperti tahun lepas dan tidak ada pembaruan dibuat. Cuma bahagian ulasan guru mengenai kehadiran murid mestilah lebih terperinci. Di sini saya sertakan satu contoh penulisan rumusan kehadiran yang telah dituliskan oleh Cikgu Rozali yang mana sangat terperinci, di mana disertakan sekali dengan apa ni yang dikatakan sijil cuti sakit pelajar sebagai eviden yang dimasukkan dalam pelaporan jejak kemenjadian murid. Seterusnya, pemantauan pencapaian akademik yang mana kita memerlukan kita untuk menampal data headcount. Data headcount ini boleh didapatkan secara sama ada melalui pelajar ataupun guru mata pelajaran ataupun melalui sistem sendiri. Okey, setelah itu ulasan mengenai keupayaan murid tentang peningkatan prestasi akademik. Ini adalah sebenarnya kalau kita tengok yang lepas-lepas, ada guru dia sendiri yang membuat ulasan untuk murid, tapi sebenarnya ulasan itu perlu ditulis sendiri ditulis sendiri oleh murid berkenaan dengan style dia, wish dan next step dia untuk akan datang. Tapi pada tahun ini disebabkan ujian 1 tidak dijalankan, kita ambil pada peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan percubaan dan akhir tahun.
Seterusnya adalah berkenaan dengan laporan disiplin dan perkembangan sasiah murid. Maknanya guru perlu merekodkan apa jua, contohnya kalau dia mempunyai rekod disiplin, tapi sekiranya tidak mempunyai rekod disiplin, cikgu boleh menuliskan, tetap perlu mengisi laporan sasiah murid. Maknanya kalau dia dah betul baik, mesti ada study wish dan next step untuk menjadi yang lebih baik. Jangan ditinggalkan. Jangan cikgu anggap laporan disiplin ni untuk hanya pelajar yang mempunyai masalah disiplin saja. Seterusnya laporan kokurikulum seperti tahun lepas cuma perlu dilengkapkan bersama dengan ulasan guru secara keseluruhan. Okay, di sini saya tunjukkan lagi satu contoh berkenaan dengan laporan kokurikulum yang mana dituliskan jawatan, pencapaian perlibatan dan sumbangan serta ulasan guru bagi setiap unit, iaitu unit beruniform, kelab persatuan, sukan permainan dan sekiranya dia mempunyai jawatan dalam jawatan JLT. Jadi perlu dituliskan bersama. Pada bahagian sukuan pula, pastikan cikgu menuliskan bersama star, wish dan next step. Seterusnya adalah log perjumpaan. Log perjumpaan ini ditulis minimum sebanyak 6 kali perjumpaan. Tapi kalau sekiranya perjumpaan dibuat lebih daripada 6 kali, tidak menjadi masalah, cikgu hanya perlu masukkan saja dalam laporan. Tapi perlu diingatkan di sini, saya ingatkan di sini yang setiap perjumpaan cikgu perlu menuliskan detail perjumpaan. Apakah tujuan perjumpaan diadakan? Sama ada perbincangan marginal ataupun persediaan menghadapi peperiksaan yang disertakan dengan evidence. Okey, seterusnya laporan JKM sukuan, iaitu pada tahun ini kita buat dalam 2 sukuan saja, sukuan pertama dan sukuan kedua. Kerana kita pemilihan ahli JKM pun bermula daripada bulan 4. Jadi kita terus kepada sukuan kedua dan ketiga. Maknanya apa yang cikgu perlu tulis adalah ulasan keseluruhan bagi setiap pelajar dan tindakan penambahbaikannya. Untuk menulis laporan perjumpaan sukuan tahun pertama dan tahun kedua ini, untuk cikgu mendapatkan markah yang baik adalah berdasarkan kepada rubrik. Cuba cikgu lihat kepada rubrik peningkatan yang mana kita baca satu-satu. Okey, guru pembimbing memberikan ulasan dan penambahbaikan secara spesifik terhadap semua pelajar dan mengikut fokus bimbingan. Maksudnya bukan secara umum. Bila saya tengok pada penilaian yang lepas, kebanyakan guru membuat satu ulasan tapi merangkumi semua pelajar. Perlu diingatkan, pelajar mempunyai perlu diingatkan penilaian pada setiap pelajar adalah berlainan. Ini tidak semestinya apa yang dicapai oleh pelajar A, pelajar B dan pelajar C adalah sama. Jadi ulasan tetap berlainan. Okey, jadi poin yang kedua adalah guru pembimbing dapat membuat ulasan secara spesifik tentang impak program JKM kepada murid. Maksudnya impak program kepada murid A, murid B dan murid C adalah berlainan. Apa yang murid A dapat tak semestinya dapat kepada murid B dan C. Okey, guru pembimbing, poin yang seterusnya, guru pembimbing dapat membuat refleksi kendiri tentang proses pelaksanaan JKM. Maknanya di dalam itu diselitkan sekali apa yang kesimpulan cikgu boleh buat berdasarkan pada program itu. Okey, seterusnya poin yang keempat, guru pembimbing merujuk kepada penyelidikan melibatkan pembacaan ataupun bahan kajian ilmiah dalam melaksanakan program. Jadi apa-apa yang cikgu buat berkenaan dengan ulasan yang cikgu buat, mestilah dikurangkan menunjukkan ditulislah, maksudnya dituliskan dengan buku ataupun bahan ilmiah daripada mana cikgu mendapatkan maklumat tersebut. Okay, yang terakhir, terdapat evidence bergambar yang menunjukkan program JKM berjalan sepanjang tahun. Maksudnya boleh dikatakan tak logik lah kalau
1 tahun program JKM dijalankan tapi hanya terdapat satu sahaja gambar. Sedangkan perjumpaan dijalankan sebanyak 6 kali. Maknanya cikgu boleh menggunakan apa-apa sahaja gambar melalui pembincangan WhatsApp yang cikgu boleh screenshotkan dan masukkan ke dalam evidence. Ini adalah contoh penulisan JKM bagi bagi contoh yang lepas untuk saya kongsikan. Okey. Yang melibatkan 2 pelajar tetapi dalam satu borang. Itu contohnya yang pertama Nur Alia terus dibahagikan kepada kurikulum disiplin, kemudian kurikulum dan lain-lain untuk ulasan. Kemudian pelajar yang kedua pun sama, terus dipecahkan. Ya, jadi dengan buat pemecahan ini boleh memudahkan penanda untuk menyemak dengan detail berdasarkan kepada rubrik. Setelah itu, untuk tindakan penambahbaikan bagi pelajar A berdasarkan kepada ulasan yang telah dibuat tadi, kemudian pelajar B berdasarkan pada ulasan dia. Yang saya masukkan kat sini, apa yang penting, bukan satu ulasan merangkumi ketiga-tiga pelajar. Maknanya satu pelajar, satu ulasan, satu pelajar, satu ulasan, satu pelajar, satu penambahbaikan untuk dia saja. Maknanya penambahbaikan untuk dia tidak semestinya berguna untuk murid yang kedua. Okay, seterusnya adalah evidence. Evidence perlu disertakan. Contohnya kalau kurikulum selalu kita gunakan adalah slip peperiksaan, my journal, gambar, reward apa yang kita berikan kepada pelajar dan lain-lain. Ini contoh yang boleh dijadikan evidence walaupun dia gambar tetapi melibatkan ahli JKM kita, kita boleh selitkan di dalam fail pelaporan. Ini pula adalah contoh screenshot WhatsApp yang berkenaan dengan sesi perbincangan melalui asas talian. Akhir sekali, yang inilah sebenarnya yang memenuhi TISIP 2021 yang mana dipanggil sebagai cohort tracking system. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelajar ini dijejaki daripada tahun lepas, program tahun lepas, kita bawa bersama dan apa impak seterusnya. Untuk kita tengok apakah impak daripada program JKM, maknanya daripada kalau kita tengok daripada segi kurikulum, kita tengok daripada segi kurikulum. Kalau kurikulum dia mungkin tahun lepas rendah, apakah program yang kita jalankan menyebabkan hasilnya tu nanti kurikulum akademik dia akan meningkat. Jadi yang itu kita akan tengok. Jadi seterusnya yang inilah menjadi aspek penting dalam TISIP 2021. Okay, sekian untuk penerangan saya hari ini. Seterusnya nanti kita akan sambung dengan sesi PLC bersama MLT masing-masing. Sekian, terima kasih.